a cancer survivor. I was diagnosed with adenoid cystic carcinoma 9 years ago in 2010. I'm an ovarian cancer patient. 2010, I was diagnosed. I'm 80 years old now, and I'm a prostate cancer survivor. I'm 29 years old. I was diagnosed with breast cancer in 2015, in February 16th, February 16th, 2015, I was diagnosed with stage 2 breast cancer. I was first diagnosed with cancer in early 2017. 6年前呢，就发现到Alan 他有癌症的。我有胃癌第4期。不管你相不相信都好，癌症不止在马来西亚，在全世界已经变成一个很普遍的疾病。癌症对我的人生的打击很大，因为我的外婆就是癌症去世的。我当初一知道的时候，我心情一下子就是安静下来，然后我就想，为什么是我？ It was a devastating experience. I felt in total despair, totally lost, didn't know where to go for help. And when the pathology report came after my mastectomy, my whole world fell apart. Well, I was quite young when I had my cancer diagnosed. I was really shocked when I actually got to know the news because I've never met anyone my age at that point of time that had cancer. 我不懂，我这个做朋友的，我可以帮上什么忙这样子。I wanted to fight this disease. From there, I decided that yes, there is hope for me, and if I go through this treatment, I will continue to live life. I had the luxury of going through treatment and having like free medications pumped into me just to reduce all of my side effects. If I speak to patients that have gone through treatment 10 years ago, I noticed that treatments are very different from mine. If it weren't for cancer research, we wouldn't have developed the medications that we have now, the treatments that we have now. Cancer research is very important because when you have people to find out all this, you can find out what is actual problem with you. I'm glad that there is this Cancer Research Malaysia, who's always doing research to find cures. Without research, there's no medical advancement. Like 40 years ago, out of 4 cancer patients, 1 would survive. But because of research, today, out of 2 patients, 1 will survive. So it's thanks to research that less people are suffering. What if 40 years from now, because of your support, because of our support, cancer can be cured? Join the fight against cancer. So join the fight against cancer. Check out Cancer Research Malaysia. Support them. They need all the support that they can get. Join the fight against cancer and share this video. Anak saya didiagnose kanser metastatik Ewing sarcoma pada umur dia 6 bulan. Kalau dia masih hidup, esok akan 16 tahun. Dia seorang yang periang. Dia seorang ahli sukan jarak jauh. Tapi saya heran kenapa penyakit itu boleh menyerang dia dalam umur dia 15 tahun. Sebagai ibu bapa nak mementingkan diri sendiri lah. Selagi dapat anak nak hidup, biar pun bergantung dengan mesin, dengan tebok situ, selagi hanya dapat hidup pun kami lagi mahu juga sebenarnya lah. Kamu bukan bersorangan dalam benda ini. Banyak orang yang melalui perkara yang sama dan banyak orang juga yang akan melalui perkara yang sama pada masa akan datang.
Henry. He's quiet, but he's always got that smile. Through it all, he has never once complained or asked why he's the one having to go through what he's gone through. My daughter was diagnosed in late 1999 when she was 4. As a parent who doesn't know and no knowledge about all this kind of disease or sickness, it's very difficult for us. For Justin, he came in as a toddler, didn't really know how to walk, didn't really know how to talk. To the day when he left the center, he could talk, he could express himself. And even though some of the children may not survive cancer, I feel that they have touched so many lives, brought a lot of joy to everyone. SCCA Sarawak Children Cancer Society started on 1999, where a group of parents gathered together. Initial purpose is just to help all those parents and patients that have gone through all this traumatic situation. There are about 60 to 70 new cases of cancer detected among children each year. And in some cases, there are children who have some very special needs for very expensive equipment. SCCS, with the support of donors, have been very kind to help provide for some of these specialized equipment. We provide emotional support. We have counselors to conduct home visits to the home of the patients with medical team to check up on the condition of the family. During the times when patients are going through treatment, it can take up to months. Some of the parents actually lose their job because they have to care full-time for their children. So we provide various kinds of financial aids, including monthly subsidies. SCCS has a halfway home, which is very helpful for those who come from the rural places. 这边环境很不错哦，然后我也蛮喜欢这边的，空气也好，房间也好，设备我觉得很好。Saya memang tidak ada lah orang dekat sini. Kalau tidak ada tempat CCS, tidak tahu saya mau tinggal ke mana. 癌症病童，那么不能像一般正常的孩子，如果你觉得他们很顽皮啊、不听话、不配合，你可以骂。这边的话，你要骂也骂不下。这些孩子能够在病房里面能够有活动，可以让他们暂时忘记他们的病痛，一些小手工也好，认识几个生字也好，那也算是我能够给予他们这一方面最大的帮助。Cancer fighting is a very long process. It can take months and it can even take up to a year. So it's very important to keep the spirits up for the children. The camps aim for the youths, helping them to get back to society, to not let the setback of cancer get to them, and help to build their confidence. And for the Golden Child Camp, we hope to allow parents and families just not focus on the treatment for a while be able to enjoy some activities for the families. SCCS annual expenses is approximately about 1.5 million ringgit a year. The donations that we receive throughout the year, the main percentage of it actually comes from our major fundraising project, which is Go Bold. Hello, hello! It is a beautiful day to make a difference. Are you inspired and are you ready for Go Bold 2013? 他也是很坚强了，老实讲，记真的，他也很懂事。我们跟他讲头发会这样的时候，不是，他就讲对吧？怕什么？全部人也一样跟我没有头发。就听到孩子的笑声呢，然后看到他们可以很开心，觉得那就是他们最大的成就，就是他们给我这一方面的动力。Our role here mainly is to walk this journey with them.
And I believe that is the largest source of support that we can give to them. Find out more about childhood cancer at our website www.sccs.org.my. Hello. Hello, salam sejahtera kepada anda semua. Apa khabar? Boleh dengar? Okey, sekiranya anda tak boleh dengar, anda boleh nyatakan beritahu dengan mencatatkan respons anda di live FB. Boleh dengar ya? Okey, apa khabar dan terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk menyaksikan sesi secara langsung melalui laman FB penganjur My Staffies Foundation hari ini 9 hari bulan Disember 2021 bermula pukul 8 malam. Anda juga boleh menyaksikan siaran langsung ini melalui platform Zoom dan maklumat Zoom ini boleh diperolehi di laman FB My Staffies Foundation.org.my. Saya Fela bagi pihak penganjur ingin membuat sedikit pengenalan pembukaan sesi ini. Yang start video tu. Ada nama kita you. Tadi dah ada. Okey, seperti yang anda semua sedia maklum, My Staffies Foundation merupakan penganjur program Bold and Beautiful 4.0 yang baru-baru ini telah melancarkan kempen kesedaran mengenai penyakit kanser dan kutipan sumbangan derma. Sumbangan derma ini akan disalurkan kepada beberapa penerima dengan tujuan untuk pembiayaan, penyelidikan dan keperluan untuk rawatan bagi pesakit-pesakit kanser. Antara dua penerima sumbangan derma yang utama ialah Cancer Research Malaysia dan Sarawak Children's Cancer Society. Sasaran kempen Bold and Beautiful 4.0 pada kali ini adalah untuk mencapai sumbangan derma sebanyak RM3 juta dan juga jumlah individu yang mencukur rambut atau to become bald iaitu seramai 3 juta peserta. So 3,000 peserta, minta maaf, 3,000 peserta. So kempen ini berlangsung sehingga penghujung bulan Disember tahun ini dan anda adalah dialu-alukan untuk menyertai dan menjayakan program ini. Bolehlah menyertai melalui beberapa cara. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh melayari laman web mystaffiesfoundation.org.my. Dan sesi perbincangan dan temu bual pada malam ini adalah berkenaan dengan topik 7 perkara yang anda perlu tahu mengenai kanser
bagi pihak penganjur, kami berbesar hati dapat menjemput 2 orang tetamu penting iaitu pakar-pakar onkologi klinikal dari Hospital Beacon yang akan membicarakan topik tersebut. Beliau adalah Dr. Lam Wan Wei dan Dr. Ng Boon Huat. Sesi ini akan dikendalikan oleh Jessie Chia, iaitu seorang DJ radio dan penyampai TV terkenal yang akan menjadi penembual dan moderator. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Jessie Chia untuk memulakan sesi. Silakan Jessie Chia, over to you. Terima kasih Fela, terima kasih. Saya harap semua dapat dengar saya yang kita penonton-penonton di Facebook Live ataupun di dalam Zoom ya. Terima kasih Fela, Ahli Komiti Bold and Beautiful 4.0. Selamat malam dan terima kasih kerana berada online ya dengan kami untuk sesi malam ini. Facebook Live dari Bold and Beautiful 4.0. Sebenarnya kami mengadakan Facebook Live setiap Khamis, malam Khamis ya, di Facebook Live dan juga di Zoom untuk para penonton. Kita ada sesi untuk bahasa Mandarin, bahasa English, dan juga malam ini kita akan mengadakan sesi dalam bahasa Malaysia untuk memberi lebih banyak pengetahuan ataupun informasi tentang kanser. Saya rasa tadi Felah telah pun memberi pengetahuan tentang Bold and Beautiful 4.0, sebenarnya satu inisiatif dan program yang dianjur oleh My Starfish Foundation untuk mengutip derma ataupun mendapatkan sokongan untuk penyakit kanser dan juga penyelidik sains dalam mengubati kanser. Saya rasa para penonton tahu sedikit sebanyak tentang kanser ataupun barah sejenis penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan replikasi ataupun tindak balas sel dalam badan ataupun dikenali sebagai tumor. Ya, jadi malam ini kita akan berbincang dengan 2 doktor dan lebih banyak memberikan informasi tentang apa tu kanser dan apa puncanya, apa jenis kanser. Jadi izinkan saya memaklumkan dan menjemput Dr. Lam Wan Wei, pakar onkologi klinikal Hospital Beacon. Hai Dr. Lam. Dr. Lam. Selamat malam. Dan Selamat juga malam. Dr. Ng Boon Huat, juga pakar onkologi klinikal Hospital Beacon. Baiklah, pakar onkologi iaitu pakar dengan pencegahan, diagnosis dan merawat kanser. Jadi malam ini tema ini sebenarnya untuk dua-dua doktor, dan kalau anda ada sebarang soalan ataupun ingin berinteraksi dengan doktor-doktor, anda boleh letakkan respons ataupun komen di bawah Facebook Live, ataupun jika anda berada di dalam Zoom meletakkan komen dalam chat box ya. Jadi kita akan bermula dengan sesi ya, doktor. Okey, baik. Okey, jadi sesi ini akan diadakan dalam bahasa Malaysia, tapi doktor akan memberikan penerangan dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa English sekiranya ada term yang tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Malaysia ya. Jadi mungkin izinkan Dr. Lam dan Dr. Ng untuk memberikan sedikit sebanyak informasi. Apakah punca kanser? Iaitu kenapa seorang akan menghidapi ya penyakit kanser? Apakah puncanya? Terima kasih atas jemputan Starfish Foundation NGO yang menjemput kita datang. Terima kasih dekat JC untuk menghostkan meeting ini. Saya Dr. Lam dan Dr. Ng adalah pakar onkologi di mana kita adalah cancer doctor yang kerja dekat Hospital Beacon. Di malam ini untuk good timekeeping, mereka ada bagi masa kita 60 minit di mana kita akan cuba jawab 7 soalan yang dikemukakan dengan format yang senang lah, kerana doktor cakap technical term pun tak faham, tak guna lah. Apa yang kita boleh campur bahasa English sikit, bahasa Melayu sikit, lepas itu untuk meringkaskan konsep untuk orang biasa boleh faham lah. Kerana biasanya orang dengar kanser pun takut. So ini 7 soalan adalah Starfish Foundation NGO yang bagi kita. Saya akan ambil sikit soalan itu, lepas itu Dr. Ng akan ambil sebahagian soalan yang lain. Untuk soalan yang pertama, apakah punca kanser? Yang ini adalah banyak orang tanya. Pertama, biasanya soalan yang pertama tanya adalah punca kanser bukan seorang dapat ada satu punca dia akan dapat kanser. Dan bagi satu kesimpulan, orang yang merokok 20
paket 20 tahun sigaret, lepas itu 3 pack sehari, lepas itu cakap saya 80 tahun saya pun tak ada kanser. So ini punca kanser mesti ambil faktor dalam di mana punca kanser ini akan menyebabkan sel-sel di dalam badan menukar dan menjadi nakal dan jadi kanser. So pesakit biasa datang jumpa saya, doktor saya tak ada punca kanser langsung, saya 26 tahun, mengapa saya ada kanser? So hari ini kita cuba mengemukakan sikit-sikit punca kanser yang boleh senang faham untuk audience lah. Punca utama kanser yang kita boleh tahu adalah dibahagikan kepada dua. Satu adalah genetik, kedua adalah keadaan sekeliling dan gaya hidup. Genetik adalah sekarang kerana kita dalam 2021 di mana ada COVID-19, semua orang cakap ada mutasi lah COVID-19, Delta variant, lepas itu variant baru. So sekarang genetik adalah sangat satu isu yang besar di mana di dalam pesakit ada penyakit, ada genetik dan keturunan yang boleh menyebabkan kanser. Tapi ini adalah dalam lingkungan yang rendah, 5-10%. Kalau you dengar itu payudara kanser di mana Angelina Jolie dia ada risiko tinggi, dia buat pembedahan, adalah satu genetik yang biasa kita orang dengar dalam payudara kanser adalah BRCA gene. BRCA gene, BRCA gene yang sekarang dalam konsep rawatan kanser ada kemukakan benda dalam genetic testing type like that. Kedua yang biasa orang cakap adalah kedua ada persekitaran environmental factor dengan gaya hidup yang modern lifestyle of people. Modern lifestyle yang boleh menyebabkan kanser. So dia ada banyak-banyak list lah. So kita kurangkan list yang panjang lebar. So kita cakap pertama pengguna tembakau atau merokok lah. Di mana kalau satu pesakit dia merokok 20 packs, lepas itu 20 tahun dia risiko memang tinggi lah, sampai 89% dapat kanser lah. Kanser bukan payudara saja, ada kanser yang lain, gastrik lah, head and neck kanser pun dapat. Kedua kerana rokok dalam adalah ada banyak jenis kimia di dalam. So kalau you tengok kawan yang rokok-rokokkan baik kan, you boleh pergi sepakkan dia, jangan bagi dia rokok lagi tau. Nanti susah dia ada kanser. Kedua adalah bahan kimia yang kita sekarang cakap adalah kalau kerja dia buat paint, ada benzin ke arsenic paint. So kalau sekarang mereka akan pakai pelindung kot lah. Dulu 30 tahun mereka tak ada kot yang covering lah. So baik sikit lah. Ketiga adalah yang banyak orang cakap gaya hidup lifestyle lah. Tengok Dr. Eng punya saiz kecil. Saya memang lebar besar tau. So I consider saya sikit gemuk lah. So isu adalah gemuk adalah satu risiko. Tapi orang akan tanya, doktor, apa itu gemuk yang cakap dapat kanser? So mereka cakap body mass density lah, atau kalau you ingat tahu ratio pun tak betul lah, you bukan V shape, you A shape plus size pun tak. So kalau eksesif gemuk memang ada risiko. Tambah pesakit ini merokok, tambah ambil alkohol, ini semua punca kanser yang tinggi. Kerana alkohol boleh dapat kanser hati, paru-paru, lepas itu gemuk boleh dapat banyak kanser yang kerana dia adalah satu risiko tinggi. Diet dan makanan kita, pesakit banyak tanya, doktor, kalau saya makan benda yang proses lah, adakah risiko ke, atau makan benda yang garam, itu adalah risiko tinggi lah. Kerana kalau makan banyak, selalu makan benda yang proses lah, dulu kita muda-muda kan tak ada benda proses punya, sekarang semua proses-proses punya. Tin can lah, microwave, semua proses. So, kalau you proseskan makanan lah, di dalam vitamin-vitamin akan ditukarkan. So, biasanya kalau saya tanya saya, kalau untuk hidupan yang bagus, kurangkan punca kanser adalah makan-makan yang semula jadilah. Ikan yang boleh senam, janganlah mati-mati punya. Okey. Lepas itu yang terakhir sikit adalah jangkitan dengan terdadakan radiation. Jangkitan adalah sekarang satu isu yang besar kerana ada satu cara HPV vaksin untuk kanser cervix di mana ada suntikan yang didapati oleh perempuan untuk kurangkan kanser cervix. Ada jangkitan Epstein-Barr virus boleh dapat kanser hidung, Hep B, Hep C boleh dapatkan liver cancer. Lepas itu radiation exposure adalah tinggi lah. Kalau pesakit selalu buat X-ray kan, muda-muda buat X-ray, itu ada risiko tinggi lah. Itu yang punca kanser yang pertama. Ya, tapi kalau tengok kawan merokok, you mesti beritahu jangan rokok lah. Itu punca kanser yang tertinggi. Okay? Baik.
itu kita tahu bahawa banyak faktor yang akan menaikkan risiko atau peluang menghadapi kanser, tapi bukan apa yang sememangnya akan menyebabkan seorang menghadapi kanser. Jadi kita ada nampak kes yang seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Lam, ya. Ada orang yang menghisap rokok setiap hari tapi tidak menghadapi kanser, tapi ada yang berada dalam kehidupan yang sihat tapi mendapat kanser juga. Jadi kita ingin mengetahui lebih banyak tentang kanser, ya. Jadi apakah jenis kanser ataupun apakah kategori kanser yang sekarang di dalam industri perubatan? Sejahtera semua, ya. Untuk soalan kedua ini, apakah jenis kanser? Secara amnya, kanser ini terbahagi kepada dua bahagian besar. Dan bahagian pertama ialah kita panggil solid tumor. Solid tumor ialah apa-apa kanser yang kita kata solid ialah macam pejal lah, macam ada organ-organ macam paru-paru, hati, usus besar, ya, ataupun otak, mana-mana bahagian dalam badan yang pejal. Okey. Sebahagian besar lagi ialah kita panggil hematological cancer, iaitu kanser yang berpunca daripada sel-sel darah. Alright. So secara amnya dua bahagian ini, dan dua jenis kanser ini adalah dirawat oleh dua pakar yang berlainan, iaitu untuk solid tumor ianya adalah dirawat oleh pakar klinikal onkologi, tetapi untuk yang kanser darah dia selalunya dirawat oleh hematologis. Jadi ini adalah penting supaya kita tahu untuk doktor manalah yang perlu dicari kalau ada sakit-sakit yang berkait dengan darah kanser ke ataupun kanser solid tumor. Sebenarnya berapa jenis kanser yang sebenarnya terdapat di dunia ataupun di sekeliling, ya? Berapa jenis? Adakah satu amount? Ya. Okey, sebenarnya bukan berapa jenis kanser. Kanser ini adalah berapa organ yang boleh bertukar menjadi kanser. Jadi secara rasanya sebenarnya seluruh badan pun mana-mana ada organ boleh bertukar menjadi kanser. Walaupun kulit ada kulit kanser. Lepas tu otak, kanser otak, ataupun kita panggil head and neck tumor. Apa-apa yang bahagian kepala, ke leher, walaupun kelenjar limpa pun kita panggil limfoma. Itu pun ialah kita panggil solid tumor juga yang kita rawat. Selain daripada yang tadi yang kita katakan paru-paru, usus besar, rahim, yalah. Kecuali apa kita kata darah pun ada satu kumpulan yang amat besar. Itu sebab dia memerlukan pakar yang berlainan, pakar hematologi. Baik. Okey. Okey. Jadi sebenarnya kanser-kanser dinamakan di atas apa organ ataupun apa bahagian yang telah bertukar menjadi kanser. Jadi apakah kanser yang paling kita katakan popular ataupun lebih banyak dihidapi oleh rakyat Malaysia sekarang? Untuk soalan ini, saya rasa ini soalan ketiga. Bukan kata kanser yang paling popular lah, kita panggil kanser yang paling kerap. Okey, mereka tak patut jadi popular. Okey, so kanser yang kerap yang dihidapi oleh lelaki dan perempuan adalah berlainan. Kalau dikatakan untuk lelaki, selalunya ialah kanser daripada paru-paru, daripada colorectal cancer iaitu usus besar, dan juga kanser prostate. Alright. Dan untuk kaum wanita selalunya ialah kanser yang daripada kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser ovary, dan juga kanser usus besar. So ini adalah lebih kurang sama, kecuali untuk kaum wanita lebih banyak kanser tu adalah daripada kanser payudara.
Terima kasih. Baik. Okey. Jadi kawan-kawan ataupun penonton-penonton yang sedang menonton Facebook Live ini, anda boleh letakkan komen-komen ataupun soalan yang anda ingin tujukan kepada doktor-doktor, boleh dalam chat room untuk Zoom ataupun di bawah komen, sesi komen Facebook Live. Anda boleh tulis dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa English. Tidak apa, kita akan terjemahkan kepada bahasa Malaysia untuk menerangkan ya kepada semua. Baik, untuk soalan yang keempat ya, Dr. Lam ataupun Dr. Eng, apakah cara ataupun bagaimanakah mengurangkan risiko menghadapi kanser? Jadi tadi Dr. Lam sudah kata ada banyak punca. Okey, rokok adalah salah satu. Jadi apakah cara-cara lain untuk mengurangkan risiko menghadapi kanser? Kalau soalan keempat adalah untuk mengurangkan risiko kanser, adalah konsep of healthy lifestyle dengan kurangkan risiko lah. Jadi konsep adalah kurangkan risk itu risiko dengan meninggikan lifestyle yang sehat, Okay, kurangkan risiko adalah jangan merokok. Jangan buat vaping. Vaping pun satu benda yang bahaya kerana ada budak-budak yang kecil dia cakap, rokok saya tak boleh beli tau. Saya boleh buat vaping. Vaping cool looking. Dia bukan rokok, dia ada aromatherapy dengan itu yang bau bagus. Tapi dah vaping ada formaldehyde tau. So bila vaping long term kan, mereka sekarang tak tahu buat masa ni dia boleh buat kanser yang lain-lain lah. So isu adalah risiko yang tinggi adalah merokok, tembakau, vaping, and then dulu adalah makcik-pakcik yang masuk sirih dalam mulut yang gigit. Sekarang mereka tak buat ini lagi lah. Itu risiko kanser mulut lah. Okay? Itu punca pertama. Kedua, alkohol. Sekarang ada banyak orang yang minum alkohol. So alkohol boleh menyebabkan liver dia besar sikit, hati besar sikit. Lepas itu dia fungsi tak bagus, boleh dapat liver cirrhosis, boleh dapat liver cancer. So ada risiko kedua. Ketiga adalah issue of lifestyle lah. Kalau pesakit sampai satu tahap umur yang maybe 40, 50 kan, berat badan mesti kurang sikit lah. Jangan macam kerbau loh. Tak bagus lah. Kerana kalau you body density fat tinggi kan, dia adalah some insulin resistant dan higher risk dapat cancer. So issue adalah risiko itu adalah tinggi. So sebagai doktor, we tell patient kalau memang cakap senang kurangkan berat badan. So we tell patient cara apa yang perlu buat senaman yang betul. Mungkin 2-3 kali seminggu. Janganlah beritahu pesakit buat 7 hari, tiap hari buat 1-2 jam sampai kerja ke, mereka akan tak boleh buat. Kedua, makanan yang betul, makanan yang bersih, tanpa ada pengawet dalam, makanan yang organik sikit. Kurangkan gula, jangan makan banyak-banyak aiskrim. 1 minggu 1 kali aiskrim lah. Jangan minum kopi O dengan 5 sudu gula. Lepas itu makan 2 botol Coke. Itu kurangkan berat badan yang senang. So, I think isu adalah lifestyle. Lifestyle dengan obesity, it comes hand in hand. So, isu we generally talk the family dengan satu konsep di mana kalau suami datang jumpa kita dengan kanser, bincang dengan keluarga apa konsep healthy living, healthy lifestyle untuk mengurangkan risiko. It's about counselling. It's important. So bagi saya, kalau you jumpa doktor yang tengok you, you ada cancer A, B, C, lepas itu buat A, C, D, E, boleh pergi outside bayar, tanpa isu discussion about you punya diet, exercise, future living, ada konsep itu tak betul lah. Di Beacon kita ada satu team untuk rawatan jenis ini tau. So that is different in a lot of hospital. Kalau you tanya pasal cancer kan, masuk jumpa doktor macam menu tau. Buat A, B, C, D, pergi bayar, mampu tak mampu pergi GH. Di Beacon kita ada CSR, kita tell patient counselling, things like that. So untuk mengurangkan kanser, risiko, kurangkan punca kanser yang tinggi macam alkohol, sigaret, dengan itu vaping, healthy lifestyle, weight, eat properly. If anything, can always contact us. Okay? Healthy living, most important. Okay. Okay.
mengamalkan gaya kehidupan yang sihat ya. Tapi susah tau doktor, susah kerana You dalam boleh gaya JC, you kurus. saya memang kurus, nampak saya kurus, tapi sihat tak sihat kita tak tahu kan. Bukan sahaja berat badan yang harus dijaga, seperti apa yang saya kata tadi, gaya makanan di Malaysia ya. Sebenarnya kita ada banyak-banyak makanan yang seperti ada yang lemak, ada yang banyak gula dengan apa. Jadi apakah nasihat dari doktor? Kita hidup di Malaysia, kita ada banyak makanan Cina, makanan Melayu, makanan mamak, banyak. Kita tidak boleh. Biasa kita beritahu pesakit, kalau dia kanser sudah sangat teruk kan, you panggil dia makan kale dengan green, minum air lemon. Lepas itu tak boleh makan garam, tak boleh makan gula, tak boleh fry food, steam ikan dengan biasa kosong steam. Pesakit cakap, doktor, saya macam itu hantu makan itu kertas saja tau, itu Cina punya lah. Lepas itu dia cakap, so I cakap konsep is about bincang dengan family, ajar isteri dia macam mana masak yang bersih. So dia akan tanya, doktor, ikan ini tak boleh makan. So saya cakap, adik, ikan yang senang, boleh yang tak mati senang, swimming punya yang best lah. Lepas itu kalau you cakap you tak suka makan ikan, you makan daging, banyak jenis daging. Sikit-sikit garam, sikit-sikit pepper, no problem. Boleh goreng, jangan goreng sampai hitam lah. Gunalah oil yang bagus sikit, olive oil ke, gently fried. So I normally will do a bit of cooking with the patient lah. This is my style lah, like I'm older in that context lah. So it's about cara you talk to the patient what to cook, because patient will ask, doktor, pagi saya tak tahu makan apa, tengah hari saya tak tahu, saya makan benda lain, nasi lemak, my isteri marah saya makan kuih tiaw dia marah, saya makan sate dia nak bunuh saya. So issue is that we cakap, pakcik, sate jangan curi-curi makan lah, seminggu sekali mungkin 2 steak, tapi jangan sampai hitam-hitam, mesti pergi kedai yang bersih tau, jangan akan lepas makan cerik-berik. So you give a bit of give and take a little bit with the patient. Itu konsep of it is about give and take. Dia mesti gembira tau. Kalau dia gembira, kanser pun kurang sikit. Okey. Jadi amalkan cara masakan ataupun bahan masakan yang sihat ya. Dapatkan nasihat dari doktor, ada nutritionist juga. Di internet pun ada banyak cara untuk amalkan masakan yang sihat seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Lam, secara clear ataupun secara lebih bersih sikit. Tapi doktor, kerap kita dengar ada orang cakap, oh apa-apa sayur ataupun apa-apa bahan yang boleh kurangkan ataupun prevent cancer. Adakah makanan yang seperti itu? Sayur ke, ataupun apa-apa ikan ke, atau apa peanuts ke? Biasanya JC mereka adalah konsep antioksidan, benda yang high antioksidan yang boleh kurangkan kanser. Macam high dose vitamin C, lepas tu beetroot, lemon water, lepas itu kale, yang benda yang memang warna dia memang jelas punya, macam lemon dia kuning kan, lepas itu carrot dia orange. So konsep ada betul, tapi saya ada pesakit yang satu hari hanya makan carrot, pumpkin, potatoes and papaya, carrot and pumpkin sampai dia punya kulit dah jadi kuning dah kerana terlalu banyak carotenoids. So issue about it is about balance lah. Balance, and then tolong jangan pergi Google banyak dalam internet tau. Mereka cakap lemon water boleh minum, saya ada pesakit dia minum lemon water sampai gastric lah kerana dia cakap, doktor saya minum 2 liter lemon water sehari tau. Saya tak minum benda lain punya. Lepas itu ada yang cakap, oh saya blend juice saja doktor, saya tak makan makanan biasa. Sekarang saya punya badan sangat jernih punya kerana saya blend kale, hijau, tengah hari saya blend carrot, lepas itu saya minum apple, lepas itu malam saya minum watermelon. So it's red, yellow, orange every day. So lepas 3 hari masuk hospital kerana tak cukup vitamin. So mesti jaga sikit lah. Okey, keseimbangan makanan ya, itu amat penting. Jadi kita kalau cakap tentang keseimbangan, adakah vegetarian suatu gaya pemakanan yang boleh kurangkan risiko kanser? Okay, issue of vegetarian diet concept adalah kalau you look at the internet or what we do lah,
Kalau sebahagian orang hanya do Mediterranean diet, which is purely greens with olive oil and olives and things like that, there's a pure Mediterranean diet. The second concept di Malaysia, mereka adalah guna vegetarian dengan 5 warna. Hitam for the beans, putih for the rice, yellow for some roots, and green and another orange. So there is called a 5 color, 5 warna vegetarian. Ketiga ada vegetarian tambah telur. So issue is that I tell patient, kalau you nak jadi vegetarian untuk kurangkan risiko, tolong do it in the process over a few weeks or a month. Slowly cut down benda makanan daging, campur sikit-sikit. Tengok badan boleh tahan tak. Kerana bila patient on cancer mungkin ada on chemo, radiotherapy, so rawatan mesti balance sikit. So issue is that untuk buat vegetarian kita mesti buat cara yang issue. So I have patient yang akan tanya saya soalan ni, so I will have to re-educate every week lah, macam cara ini. Okay, vegetarian tapi vegetarian dalam gaya yang sihat lah. Okay, baik, kita mulakan dengan soalan yang kelima ya. Soalan kelima, apakah perkara utama semasa pemeriksaan kesihatan bila kita buat health check ya? Apakah perkara yang paling utama ataupun masa kita nak check sama ada saya ada risiko ataupun hadapi kanser ke apa, apakah perkara yang utama? Untuk soalan ini saya akan jawab, apakah perkara utama pemeriksaan? Sebenarnya pemeriksaan ini adalah bertumpu kepada apakah risiko yang pesakit mengalami. Okey, bagi pesakit yang ada nombor satu macam kata merokoklah. Kalau merokok lebih daripada 20 tahun ataupun dan sudah berumur lebih kurang 50 tahun ke atas, ataupun bagi mereka yang sudah berhenti tapi sebelum tu mereka kata sudah berhenti merokok lah, tetapi sebenarnya sebelum tu sudah merokok lebih daripada 15 tahun. Jadi untuk pesakit sedemikian, selalunya kita nasihatkan mereka lebih fokus kepada buat screening low dose CT scan, buat CT scan yang dos rendah. Kerana ini sebenarnya kajian terbukti yang banyak pesakit yang berisiko tu dapat mengesan kanser semasa dalam saiz yang lebih kecil, tahap yang lebih awal, yang sebenarnya amat memanfaatkan pesakit kerana mereka dapat meneruskan dengan rawatan-rawatan yang bersifat kuratif daripada pesakit-pesakit yang hanya mengetahui sakit tu bila dia sudah melarat ke ataupun sudah sampai tahap keempat, di mana rawatan dia masih ada tetapi adalah untuk mengawal sakit tu, bukan untuk memulih sepenuhnya. Dan untuk kaum wanita sememangnya ialah dua pemeriksaan yang kita selalu perlu fokus. Dua bahagian ialah kat bahagian payudara, iaitu pemeriksaan sendiri setiap bulan, dan hemogram, ultrasound. Ini semua macam dibuat dalam setiap tahun ke setiap 2 tahun kalau tiada isu-isu apa-apalah. Tetapi kita tak boleh hanya bergantung kepada scan setahun sekali ataupun 2 tahun sekali untuk memeriksa. Untuk memeriksa tu kita perlu buat setiap minggu, setiap bulan. Kerana kalau ada apa-apa yang kita dapat kesan semasa dalam saiz yang lebih kecil, sekali lagi peluang untuk pulih sepenuhnya amat tinggi. Dan untuk pesakit yang untuk kaum wanita dalam yang masih muda, I think pap smear adalah sangat penting untuk mengesan kanser pangkal rahim dengan awal. Tapi
Selain daripada itu pun perlu tahulah simptom-simptom bila ada perdarahan semasa bersama ataupun ada perdarahan di tengah-tengah kitaran air, itu semua. Mesti sensitif kepada perubahan pada badan. Okey. So di sini kita sudah ada 3 jenis screening, iaitu satu untuk payudara, di mana kita buat pemeriksaan sendiri, dan juga ultrasound mammogram. Ultrasound ialah untuk mereka yang lebih muda, di mana payudara tu lebih padat. Dan mammogram adalah bagi mereka yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Dan untuk pangkal rahim ialah untuk buat pap smear, dan untuk paru-paru ialah untuk melalui low dose CT. Akhirnya ialah untuk organ usus besar. Usus besar ialah kita syorkan ialah untuk pesakit yang sudah berumur 45 tahun ke atas untuk bermula, ataupun bagi pesakit yang ada family yang ada kanser usus besar tu, kita galakkan awalkan 5 sampai 10 tahun untuk bermula pemeriksaan kolonoskopi. So ini semua adalah untuk mengesan kanser bila dalam tahap awal sebelum menjadi tahap yang lebih advance. Okey, terima kasih. Baik, nampaknya ada banyak jenis kanser ataupun jenis scan pemeriksaan untuk mendapatkan lebih banyak tentang kanser ya. Tapi berapa kerap kita seharusnya membuat pemeriksaan kesihatan? Kalau tidak ada apa yang dikatakan oleh Dr. Ng tadi, tak ada di kalangan ahli keluarga yang menghadapi kanser, tapi nak buat pemeriksaan kesihatan lah untuk cancang lebih rendah. Jadi berapa kerap ataupun secara apa umur seharusnya membuat pemeriksaan kesihatan setiap tahun? I think soalan tu sudah terjawab oleh JC sendiri, iaitu kita galakkan iaitu pemeriksaan setiap tahun kalau boleh, dan setiap tahun tu selalunya kita bermula dengan perkara ataupun jenis-jenis pemeriksaan yang senang seperti pemeriksaan darah dan juga tumor maka. Tetapi untuk tumor maka di sini kita mesti betul-betul faham yang tumor maka yang keputusan dia tinggi, yang tak normal, itu lebih penting, iaitu dia akan memberi tahu kita untuk menyiasat dengan lebih lanjut. Tetapi kalau tumor maka normal, tak bermaksud tak ada kanser ya, okey. Kerana dalam 20-30% pesakit kanser pun dalam mereka yang sudah dalam tahap-tahap yang tinggi, tahap ketiga ke tahap keempat, cuma maka mereka tak naik. Jadi cuma maka adalah penting kalau dia naik. Tapi kalau dia tak naik, tak bermaksud tak ada kanser. Sini kita mesti jelas. Alright? Dan ada kala membuat kala senang macam buat satu X-ray ataupun buat yang mereka yang jumpa Dr. Gaini, buat satu ultrasound abdomen untuk tengok bahagian ovary. Itu semua benda-benda yang senang yang kalau tapi dapat membantu untuk mengesan kanser pada tahap-tahap yang lebih awal. Right? Terima kasih. Tapi pemeriksaan untuk setiap tahun harus kan diadakan selepas apa umur ya. Seperti kalau untuk remaja-remaja, okey 16, 17, 18, perlu tak kita buat annual pemeriksaan ataupun sehingga umur 30 baru kita seharusnya macam tu? Apakah nasihat dari doktor? Betul. I think terlalu muda tu sebenarnya apa itu pemeriksaan tu ialah supaya kita dapat mengoptimumkan it's a cost benefit lah, di mana kalau untuk yang pesakit yang muda, kalau you buat untuk 1,000 orang, mungkin hanya you dapat kesan 1 orang saja. Jadi it is not cost efficient. Tetapi kalau untuk mereka yang berumur 40 tahun, 50 tahun ke atas, jadi health screening tu adalah lebih memanfaatkan kerana dia akan dapat mengesan lebih masalah. Tapi bila kita buat health screening juga, kita bukan hanya kata you hanya fokus pada kanser saja. You juga perlu buat health screening untuk masalah sakit jantung. Itu pun penting juga. Kita bukan hanya kata semua adalah masalah kanser yang
membahayakan kita punya kesihatan. Jadi health screening macam kat Beacon sini, bila mereka ada health screening untuk kita punya heart dan juga cancer screening. Jadi mereka juga gabung bersama kerana dua-dua ini merupakan penyakit yang banyak mengakibatkan apa kita kata pesakit mendapatkan membahayakan nyawa pesakit. Okey? Okey. Baik, kita masuk ke soalan yang ke-6. Apakah kaedah rawatan semasa untuk kanser? Kaedah sekarang yang ada untuk merawat kanser ataupun apakah peluang untuk sembuh dari jenis-jenis kanser? Ya, soalan yang cara sembuh kalau buat rawat kanser patient dia cuba cerita kan. Kalau buat rawatan memang ada peluang. Kalau tak buat rawatan memang rawatan peluang kosong. So konsep adalah bila kita tengok pesakit kanser kan, kita akan beritahu di mana imagine hari ni you tak ada kanser, you ada sakit jantung, you pergi hospital, you ada sakit jantung, mereka cakap nak buat stenting. You cakap akan buatkan, kalau tak buat akan mati. So saya cakap janganlah macam fikir tak ada peluang. So kita sebagai doktor mesti bagi isu support untuk mereka lah. Kerana bila kanser datang saja lebih teruk tau. Kalau sakit jantung tak ada fikir. Dalam proses rawatan yang kita ada sekarang dalam 2021 coming to 2022, the hospital Beacon is a bit unique kerana kita adalah basically adalah hospital cancer. Di mana services yang kita dapati adalah berlain daripada cancer hospital yang lain yang lebih kecil lah. So kita di Beacon Hospital facilities yang kita adalah rawatan kemoterapi yang biasa orang takut cakap kemo saja doktor saya akan mati loh. Saya dengar ini kemo saya akan mati, itu susah, muntah, rambut jatuh. Ada banyak jenis kemo. Ada yang kurang side effect, ada yang dalam ubat pun ada. So jangan takut banyak, bincang dengan doktor. Kedua, ada benda yang macam target therapy di mana ada pesakit macam lung cancer kan, mereka ada ubat yang special boleh makan sebagai tak payah suntikan lagi. Ada benda yang immunotherapy yang baru-baru orang baca dalam newspaper. Immunotherapy adalah ubat yang untuk meninggikan imuniti sendiri lawan kanser. Dia pun ada di dalam Beacon. Benda yang baru untuk rawatan di dalam Beacon adalah ada mesin yang baru. Itu radiotherapy mesin yang kita yang sangat canggih di Malaysia, di ASEAN. Di mana kita ada TrueBeam dengan Hellson. Di mana rawatan dia memang sangat sharp, to the point, and it's very short treatment time. Biasanya mesin radiotherapy dulu kan dia dong pesakit baring sana setengah jam baru habis. Sekarang 5 minit sudah habis. So kalau tak, so lebih senang untuk pesakit. Lain adalah benda macam rawatan baru, IMRT, SBRT, BMAT treatment, semua diadakan di Beacon. Yang buat Beacon different from other hospital adalah kita ada support group palliative care yang kuat. Di mana pesakit yang cakap, doktor, sekarang saya stage 4, saya tak mau buat rawatan. Dalam proses sekarang saya punya otak cakap, no treatment. Saya tak boleh tahan lah doktor. Dia datang jumpa kita palliative team, kita cuba uruskan care at home. Lepas itu patient cakap, doktor saya sudah bagus sikit lah, saya nak fikir sikit rawatan. So, the palliative team dekat Beacon adalah memang sangat strong. Lepas itu kita baru-baru di 2021, kita ada genetic counselling di mana pesakit cakap, doktor, saya punya ibu ada payudara cancer, sama aunty ada payudara cancer, saya tak tahu risiko saya tau. So sekarang kita ada genetic counselling available, blood test available, and also di Beacon itself, we have a very strong team of dietitian dengan doktor yang akan bincang dengan you diet advisor. Kerana concept-wise, cancer is a round bulat. So you tak boleh cakap patient datang sahaja, you nak buat ini, you buat ini. Kalau tak buat, pergi GH saja. Itu cara salah. Ingat ini cara rawatan yang memang salah. Yang sometimes patient datang ke Beacon cakap, doktor, itu doktor beritahu macam mechanic lah. Dia macam salesperson tau. Dia cakap datang sini buat 1, 2, 3, rawatan harga berapa, you tak buat, you akan mati. Kalau tak mau, tak boleh mampu, you pergi GH. Itu bukan cara yang bagus. Kalau jumpa doktor macam ini, bagi tumbuk lah. Okay? Terakhir adalah, I think for us, I think the strength is that the cancer doctor dekat Beacon memang they are quite compassionate lah. Like Dr. Ng also very nice to patient. Then patient always say, Dr. Ng very very nice. So issue is that about counselling and patient care yang kita ada lah.
That's why Beacon is a very different hospital in context of other cancer centers, which are very big, very big. But when you're small and unique, that's what people are looking at now. So cara kalau ada cancer, boleh come and visit us and we try our best to help you. Okay? So rawatan sekarang 2021, banyak jenis rawatan dan boleh tailor-made punya. Sekarang konsep rawatan cancer adalah tailor-made, di mana pesakit yang sama penyakit, different umur, different background, like 80 tahun, you tak akan bawa pakcik itu buat kemo kan. Tapi pesakit yang 25 tahun, mungkin you nak buat kemo sistem agresif. Itu tailor-made semua ada di dalam Beacon. Okay, JC? Baik, doktor ada soalan dari Floor ya. Ada rakan yang tanya, lung cancer stage 4 sekarang dalam maintenance kemoterapi. Patient 5 years. Tak sure dengan informasi tapi dia nak tahu tentang survival rate. Lung cancer stage 4 under maintenance kemoterapi. Saya rasa maksudnya dah 5 tahun sudah. Biasanya dalam kanser rawatan paru-paru, kerana ubat yang baru sekarang memang banyak. Kalau kemo tak jalan, kita ada target. Kalau target tak jalan, ada immune. Kalau immune tak jalan, kita ada radio. So dulu 5 years survival of cancer lung, maybe less than 5%. But now with the target therapy, they are moving over more and more. So it depends on umur patient datang, patient punya jenis cancer. Dr. Ng cakap, memang you mesti tahu itu cancer yang jenis apa. Dia paru-paru datang banyak volume ke, satu paru-paru cancer dia memang 2 cm saja atau semua paru-paru ada. So isu adalah buat rawat, saya cakap ini betul adalah takdir hidup, mati, semua dalam tangan Tuhan. Kita buat rawatan yang kita perlu dengan doktor apa yang doktor cakap. Itu census number, statistics it's just a number, you know. So bila datang jumpa kita will tell you, hidup mati takdir Tuhan. Kita buat apa yang kita boleh buat dengan hati yang relax. Dengan doktor cakap, lepas itu ambil itu informasi, see about it. Don't look at statistics. Oh, saya cancer lung 5%, 5 years survival akan mati dalam 5 tahun. Itu tak betul. Itu memang tak betul. Baik. Faham dengan apa yang anda dikatakan oleh Dr. Lam ya. Setiap kes adalah perlainan. Jadi apakah peluang sembuh ataupun peluang membuat lebih banyak rawatan, itu memang different lah hal. Rawatan dan teknologi sekarang dah amat canggih, ada menaikkan peluang sembuh, tapi ini adalah satu result dari penyelidikan kanser. Jadi Dr. Lam dan Dr. Ng, Beacon Hospital adalah satu hospital yang unik dalam mengubati penyakit kanser. Jadi apakah komen anda penyelidikan kanser yang amat penting dalam rawatan kanser? Soalan ini, mengapa penyelidikan kanser diperlukan? Okey. So penyelidikan kanser ini sebenarnya ada banyak fasa. Penyelidikan ini fasa pertama iaitu di mana mereka baru-baru ataupun fasa yang lebih awal daripada sebelum fasa pertama tu, di mana mereka buat kajian dalam makmal, ataupun untuk tengok apakah dos yang bersesuaian ataupun untuk tengok apakah kesan sampingan awal yang itu adalah fasa-fasa awal. Kebanyakan penyelidikan yang apa kita kata clinical trial lah, yang apa kita kata yang kita di Beacon Hospital ataupun available kepada pesakit, bermaksud yang sudah sedia ada untuk manfaat pesakit ialah pada fasa ketiga. Fasa ketiga ialah di mana fasa terakhir. Okey, fasa terakhir sebelum ubat ini dapat kelulusan yang lebih apa kita kata lebih lengkap. Daripada fasa-fasa awal tu ialah kajian-kajian di makmal. So itu adalah penting, di mana ubatan-ubatan baru di apa kita kata diberi perhatian untuk
kes-kes tertentu, iaitu target tertentu. Kerana sekarang untuk rawatan kanser banyak bergantung kepada target yang berlainan. Kalau you guna sesuatu ubat di mana dia tak ada target dia, jadi dia macam ubat yang tak berkesan lah. So untuk fasa yang ketiga yang kita ada di hospital, banyak ubat adalah baru di mana tak akan available kepada pesakit dalam masa terdekat. So pesakit yang menyertai penyelidikan ini akan mendapat manfaat ubat baru, ubat yang diberikan secara percuma, dan juga akan ada pemeriksaan yang lebih kerap dan juga rapi kerana mereka perlu memastikan ubat yang diberikan kepada pesakit adalah berkesan dan tidak membahayakan pesakit. So ini adalah sesuatu yang memanfaatkan pesakit lah. Okay, kalau tidak, pesakit tak ada banyak pilihan, dan juga kerana ada kala ubat-ubat yang baru ni kos dia adalah amat mahal. Ada setengah yang ada duit pun tak dapat dibeli kerana ubat itu semua ada kat luar negara sahaja. So dengan penyelidikan, pesakit akan dapat menikmatilah, kita kata, ubat baru, ubat percuma, pemeriksaan oleh doktor yang lebih kerap, berjumpa dengan doktor yang pun kerap, dan semua detail-detail tu perlu diambil kerana kita perlu menjawab juga kepada apa kita kata, the research lah. Alright, terima kasih. Baik, seharusnya saya rasa sebenarnya semua kajian ataupun penyelidikan kanser melibatkan dana dan sumber yang banyak, ya. Jadi kita ingin kalau penonton-penonton ataupun masyarakat boleh memberikan lebih banyak sokongan dan sumbangan kepada penyelidikan kanser seperti apa yang kita Bold and Beautiful ingin dapatkan, ya. Jadi saya harap mungkin malam ini anda boleh membuat lebih banyak sumbangan ataupun support kepada Bold and Beautiful 4.0. Jadi untuk tutupkan forum untuk malam ini, izinkan saya minta Dr. Lam ataupun Dr. Eng untuk memberi satu kesimpulan untuk topik pada malam ini. Kita datang cakap tentang perkara yang perlu tahu mengenai kanser. Saya rasa juga ada rakan-rakan ataupun kawan-kawan, ya, yang sangat takut dengan kanser. Masa kita cakap, oh, saya hadapi kanser, maksud saya dah matilah. Itu memang sudah jadi satu fakta, saya mesti akan mati. Jadi apakah kesimpulannya? Doktor ingin memberikan apa banyak nasihat ataupun informasi kepada semua. JC, sebelum we close, on a Beacon side, we want to say thank you to the organizer and yourself to that and all the participants who actually send the questions. Kerana banyak soalan kita tak dapat dijawab kerana kesuntukan masa. Dalam Beacon is a little bit different from other hospital. Kalau ada soalan, kita ada hotline di mana you boleh text and call up. Kita akan cuba jawab soalan yang nak tanya lah. Bagi saya dan Dr. Eng, kita dengan banyak pesakit yang datang daripada hospital lain kerana mereka tak ada harapan lagi, dia come to Beacon. So konsep adalah kalau sakit, jangan fikir kanser. Sakit, pergi jumpa doktor. Dengar doktor cakap apa. Balik rumah, jangan Google jadi Google doktor lah. Ada soalan boleh tanya. Kalau doktor itu baik dengan penyayang kepada you, dia akan cuba jawab semua soalan yang you tanya. Walaupun soalan itu tak berapa cerdik atau pandai lah. Bukan bodoh lah. So isu adalah kalau sakit, ada kanser, pertama jangan takut. Kedua, kalau boleh datang Beacon jumpa kita lah. Okay. Ketiga, kita bukan all about money lah. Kerana Beacon adalah satu hospital yang kuat dengan CSR. Di mana banyak pesakit yang Miss Mary bantu adalah yang kekurangan wang, mereka datang radioterapi, ada yang percuma. Breast cancer kita ada CSR.
usus kanser kita ada CSR. Walaupun pesakit tak ada wang, sometimes macam I dengan Dr. Ng, sometimes we see patient, we don't charge. In that context. So if you have cancer, do come to jumpa kita dekat Beacon. And I and Dr. Ng and other consultants are very happy to assist you. Or you have questions that you're not sure, you can always call our hotline. Okay? Ya, so jadi anda boleh contact Beacon Hospital, ada hotline. Mungkin anda sedang menonton Facebook Live ini menerusi Facebook Beacon Hospital, saya rasa boleh inbox jugalah, inbox ataupun dapatkan hotline call Beacon Hospital. Okey, jadi Dr. Ng, ada apa yang hendak bagi tahu penonton-penonton malam ini? Okey, berkenaan dengan sakit kanser, kalau ada pesakit yang mengalami tu sememangnya akan takut, kita tak dapat nafikan, okey, tetapi kita nak bagi tahu yang takut tu sememangnya kita harap you dapat channel kepada apa kita kata kepada motivasi untuk rawatan. Kita lebih harap yang you takut pada kanser daripada rawatan kanser. Okey, kalau banyak pesakit dia takut kemo. Ini yang kita harap you lagi takut pasal kanser supaya you mulakan rawatan secepat mungkin. Alright. So ini nombor satu. Nombor dua, sememangnya kanser sekarang boleh dirawat. Okey, bagi yang tahap awal boleh dirawat sampai pulih, ataupun bagi yang tahap yang lebih lewat tu boleh dirawat sampai kita dapat kawal dengan baik. Okay, so kanser tak semacam sakit jantung. Kalau seseorang ada sakit jantung hari ini, esok mungkin sudah tiada lagi. Okay, so kanser ni kalau hari ini kita dapati ada satu ketulan, esok kita buat biopsi, 2 minggu nanti kita ada HPE report yang kata kanser tu, lepas tu kita bermulalah rawatan kita punya journey lah. Okay, you ada rawatan, kita jumpa setiap 3 minggu, jumpa, lepas tu sudah tahun baru, lepas tu jumpa lagi, tahun baru lagi. So ada banyak esok lah kita kata. Paling penting pergilah merawat daripada hanya menunggu dan tak buat apa-apa. Okay, so takut pada kanser tu boleh, tapi kita harap you gunakan itu dengan memotivasikan untuk pesakit untuk membuat rawatan daripada tak buat apa-apa. Okey, itu mesti sangat jelas. Takut pada kanser patut lebih daripada takut pada rawatan kanser. Right? Terima kasih. Baik, saya rasa dari segi perubatan, kanser bukan satu penghujung hidup untuk seseorang. Ada cara untuk rawat, ada cara untuk kawal, dan semestinya ada semangatlah ataupun mendapatkan pengetahuan ataupun informasi yang benar, yang betul dari doktor. Kerana saya rasa banyak rasa takut adalah kekurangan pengetahuan. Jadi bagi Google, tanya orang, tanya aunty, tanya uncle cakap makan ini boleh siap, boleh rawat, ikut sahaja. Saya rasa mungkin kekurangan pengetahuan itu memang satu masalah. Jadi sila mendapatkan informasi dari pakar perubatan, dapatkan motivasi dari grup-grup, ya. Ada banyak CSR ataupun ada banyak society yang ada di masyarakat, ya. Dan ada caring group juga. Kita support satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak motivasi untuk teruskan hidup. Jadi terima kasih kepada dua-dua doktor pada malam ini, Dr. Lam Wan Wei dan Dr. Ng Boon Huat, pakar onkologi klinikal dari Hospital Beacon. Jadi ada apa masalah ataupun kalau ada pesakit kanser di rumah, ingin mendapatkan rawatan, dapatkan nasihat, boleh jumpa Dr. Lam ataupun Dr. Ng ataupun doktor-doktor lain di Hospital Beacon. Ada hotline, anda boleh call. Kalau ingin memberikan support atau sumbangan kepada pesakit-pesakit kanser, kita ada Bold and Beautiful 4.0. Kita harap boleh sumbang kepada penyelidik kanser juga. Jadi malam ini terima kasih kepada Dr. Lam dan selamat malam. Terima kasih, ya Dr. Ng.
Okey, itu saja forum untuk malam ini. Terima kasih kepada doktor-doktor dan saya harap sudah siap memberi informasi ataupun pengetahuan tentang kanser-kanser, dan saya bagi balik kepada Fila. Okey, sekalung penghargaan kepada moderator Jessie Chia dan kedua-dua tetamu tadi, Dr. Lam dan Dr. Ng dari Hospital Deakin. Terima kasih banyak-banyak. Kami berharap anda semua mendapat manfaat daripada sesi perkongsian tadi. Sebelum kami mengakhiri sesi ini, ingin kami kongsikan satu video ringkas yang telah disumbangkan oleh Cancer Research Malaysia. Dalam video ini, Puan Tiara akan memberikan maklumat mengenai sebab sedikit berkaitan dengan inisiatif penyelidikan kanser yang mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa penyakit kanser di Asia. Sila tonton video ini. Kali saya macam fikir juga, pertama kali kita buat dalam bahasa Melayu, jadi kalau ada tersasul sikit ke atau kurang faham dia punya terma, minta boleh tanyalah ataupun kita boleh cuba explain lebih lanjut. Okey, so hari ini apa yang saya akan lakukan ialah untuk berbincang sikit ataupun ceritakan sikit apa kajian-kajian yang telah kita lakukan hasil daripada dana yang diberikan oleh BB4 dan dana-dana lain. Ya. Okey, so tujuan kita Cancer Research Malaysia adalah untuk kita punya matlamat adalah menyelamatkan nyawa melalui penyelidikan di Asia. Okey. So, pertama sekali saya nak anda bayangkan, anda diberitahu yang anda menghidap kanser. Kan kebiasaannya orang akan tanya, berapa masa yang akan tinggal kan untuk hidup? Berapa banyak kesakitan yang perlu diorang tanggung? Dan mampu tak mereka bayar rawatan kanser yang sangat tinggi? Kan? Tapi apa yang saya nak anda bayangkan juga, cuba bayangkan yang kita cakap, kanser dapat disembuhkan. Ya? So, apa perasaan anda? So, itu yang kita nak cuba sampaikan yang sebenarnya hasil daripada perkembangan kajian dalam bidang kanser, kelangsungan hidup kanser telah bertambah baik. Contohnya pada tahun 1970, daripada 4 orang hanya 1 orang saja yang dapat survive selama 10 tahun. Kan? Dan tapi dia meningkat tahun 2010 kita tengok 1 daripada 2 dapat survive cancer. So dalam kadar ini kita jangkakan dalam 40 tahun akan datang kita harapkan lebih ramai lagi pesakit yang dapat hidup lebih lama dan terselamat daripada kanser. Okay, so kita boleh nampak trend dia makin baguslah. Ya. So kat sini saya nak tunjukkan pada tahun 2020, 19 juta orang telah didiagnos dengan kanser dan 9.9 juta meninggal dunia akibat kanser. So bila tengok kat sini, 49, so hampir separuh daripada kes kanser adalah dari Asia. Dan malangnya 58% kematian adalah dari Asia. So apa yang kita nak cuba sampaikan kat sini adalah kadar kematian disebabkan kanser di Asia adalah yang paling tinggi. Ya, so kita orang Asia ni lebih berisikolah untuk mati disebabkan kanser. Hari ini walaupun orang Asia membentuk majoriti populasi dunia, 50%, namun hanya 10% penyelidikan kanser adalah dari Asia. So sangat-sangat sikit. You tengok kat sini yang bulat ni, kebanyakannya adalah daripada Eropah, hanya 10% saja daripada Asia. Walaupun kita yang terbanyaklah dalam dunia ni kan, orang Asia terbanyak. So sangat agak menyedihkanlah ya, sebab kita rasa macam tersisih sekarang ni. Ya. Jadi itulah yang Cancer Research Malaysia cuba lakukan, sebab kita Cancer Research Malaysia ialah sebuah organisasi tidak berasaskan keuntungan atau non-profit yang ditubuhkan untuk menyelamatkan nyawa melalui penyelidikan di Asia. Dan keutamaan kami ialah untuk memastikan yang orang Asia tidak ketinggalan atau disisihkan dari kajian dunia.
So apa atau bagaimana kami, apakah kajian-kajian yang kami jalankan untuk memerangi kanser dalam kalangan orang Asia? So pertama sekali kita membina pangkalan data genetik kanser payudara yang terbesar di Asia. Dengan itu kita juga hasil daripada pangkalan data itu kita sedang melancarkan ujian klinikal pertama di Malaysia yang mensasarkan atau target ciri-ciri kanser yang unik untuk orang Asia. So maklumat kami adalah untuk menghasilkan rawatan inovatif yang berkesan kepada orang Asia. Sebab kita unik kan, kita orang Asia dengan Eropah ada perbezaan genetik. Jadi kita nak make sure yang rawatan inovatif ini sesuai untuk orang Asia dengan tujuan supaya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan lebih cepat. So bagaimana kita buat, kita sekarang tengah ada 2 trial lah. Kita ada 2 kajian klinikal, nama dia Aura dengan Tenor, khas untuk kanser payudara. Okay, so lagi satu contoh atau konsep yang mungkin saya nak sampaikan di sini ialah untuk precision medicine ataupun perubatan yang kita nak make sure dia tepat kan. So konsep dia dulu semua pesakit kanser payudara mungkin diberikan satu ubat di mana kita assume semua orang akan respon. Tapi masalahnya, realitinya satu ubat tu kadang-kadang setiap satu pesakit mungkin mendapat respon yang baik, satu lagi pesakit mungkin tidak mendapat respon yang baik, dan ada juga yang mungkin mendapat kesan sampingan, ada yang agak teruk lah. Okay. Tujuan kita untuk ujian klinikal ni adalah untuk memastikan atau menentukan ubat mana yang berkesan untuk setiap pesakit, untuk memastikan setiap pesakit itu mendapat tindak balas yang bersesuaian dan hasilnya untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka lah. Ya. Yang kedua, okay, so sekarang kita banyak dengar pasal vaksin COVID semua tu kan. So kita juga sedang membangunkan vaksin kanser mulut buatan Malaysia yang pertama. Ya, so matlamat dia sama juga untuk memastikan rawatan inovatif ini yang khusus untuk Asia teknologi itu dapat dibawa ke Asia supaya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan lebih cepat. So bagaimana, again macam saya cakap lah, vaksin kanser mulut. So kita sedang dalam fasa klinikal pertama, akan start next year. Yang ketiga, so kita juga telah membina pengkalan data genetik terbesar di dunia untuk kanser payudara Asia yang diwarisi. Okay. So hasil daripada kajian ni, kita juga telah menjadikan Malaysia negara pertama di Asia dengan akses kaunseling risiko genetik untuk pesakit kanser ovari seluruh negara. So maksudnya dekat sini kita berjaya untuk memastikan tak kisahlah di mana anda berada, Sabah, Sarawak, Johor, Terengganu, Kelantan, semua kita dapat memastikan pesakit kanser ovari dapat akses kepada kaunseling genetik. Okey, kenapa ini penting? So mungkin saya bagi sedikit background lah. Jin tu apa, bahan bakar tu apa. Okey, so jin atau bahan bakar ni yang kita check ni, dia sebenarnya bertanggungjawab untuk melindungi kita dari kanser. Tapi bila jin ni tidak berfungsi dengan baik, risiko kanser tinggi. Jadi apa yang kita cuba lakukan untuk tahun depan dan seterusnya adalah untuk membina aplikasi yang dapat mengenal pasti risiko seseorang itu membawa gen yang bermasalah atau tak berfungsi. So fungsi app ni, nama dia ARICA sebab dia short form kepada Asian Genetic Risk Calculator. So fungsi app ni macam mana? So sekarang semua orang dah biasa guna MySejahtera app kan? So apa fungsi dia ialah MySejahtera kan kita masukkan info kita kan, kalau kita nak update profile kita akan masukkan data kita dan nanti kat hujung tu kita akan dapat tahu yang sama ada kita ni kontak casual atau kontak rapat. Dan bila kita dapat tahu risiko tu, kita pun tahulah bila untuk buat ujian COVID kan. So sama juga ARICA ni app dia, fungsi dia untuk memberitahu risiko tinggi atau rendah untuk membawa gen yang bermasalah supaya orang ramai boleh tahu bilakah
ataupun adakah ujian genetik ni perlu untuk mereka? Ya. Okey, so ni yang ketiga. Okey. Yang keempat, ini juga menggunakan teknologi. Kita dah pun membangunkan aplikasi mudah alih untuk membantu perundingan dalam talian. So teleconsult lah ya, untuk membantu mengesan barang mulut dengan lebih berkesan dan cepat. Ya, so matlamat dia adalah untuk membolehkan kita mengesan kanser pada stage yang awal, sebab kita tahu kalau kanser ni dikenal pasti pada stage yang awal, rawatan tu sangat berkesan. Jadi kita dapat meningkatkan atau menyelamatkan nyawa dengan lebih berkesan. So bagaimana kita buat? Macam saya cakap tadi lah, kita guna Mimosa App. So Mimosa App ni dia short form kepada Mobile Mouth Screening Anywhere. So kita haraplah kan dalam masa depan orang ramai boleh gunakan teknologi ni untuk membantu mereka kesan barah mulut dan mendapatkan konsultasi daripada pakar dengan cepat. Yang terakhir, kita juga ada satu program yang kita panggil Patient Navigation Program. So fungsi dia lah untuk membantu wanita yang kurang bernasib baik, maksudnya kurang berpelajaran ke, kurang dari segi financial ke, kan, untuk mendapat diagnosis dan rawatan yang tepat pada masanya. Supaya macam saya cakap tadi, jika kanser dikesan pada waktu yang awal, kita dapat cegah dia jadi teruk, melarat dan dapat juga insyaAllah mencegah kematian lah disebabkan kanser payudara. So sekarang, so nama tempat yang kita navigation center ni ialah Pink Ribbon Center. So sekarang telah tersedia di 4 hospital. Tapi so far sekarang ni kebanyakan ni di Klang Valley, tapi ada juga di Sabah atau Sarawak. Dan rancangan kita untuk make sure that semua 54 hospital yang ada kepakaran pembedahan ada Pink Ribbon Center ni, supaya kita dapat membantu setiap pesakit menjalani proses daripada diagnosis kepada rawatan. Ya. So maklumat dia ialah tak kiralah anda ni berpelajaran ke tidak, mampu ke tidak, kita tak nak menjadikan ni sebagai alasan kenapa risiko kematian dan risiko kanser tinggi di Malaysia. Ya. Okay, so itu basically summary 6 konsep kajian yang telah dan sedang kita jalankan di Cancer Research Malaysia. Ingin saya tekankan bahawa kajian-kajian ini mampu dijalankan kerana kita dibiayai oleh grant dan sumbangan dana daripada pelbagai pihak. Dan salah satunya adalah Bold and Beautiful 4 daripada My Starfish Foundation. So sebelum saya akhiri perkongsian saya hari ini, saya ada satu analogi yang nak dikongsikan lah. Ya? So kanser ni adalah penyakit kronik yang akan memberi kesan kepada kita semua. Sebab kita mesti ada kenal kan siapa-siapa rakan ke family yang terkesan dengan kanser. Dan kita anggarkan berkemungkinan 1 daripada 5 kita sebenarnya akan mati disebabkan kanser. Dan kita sekarang tidak mempunyai penyelidikan yang mencukupi untuk mencari penyelesaian untuk orang Asia. Jadi sudah tentu memegang payung untuk pesakit yang menderita pada hari ini penting, sebab kita nak kena pastikan mereka menerima rawatan, kasih sayang dan sokongan yang diorang perlukan sekarang. Tapi realitinya akan terdapat 2 kali ganda lebih ramai pesakit kanser dalam Asia dalam masa 30 tahun akan datang. Jadi penyelidikan atau kajian sebenarnya mampu mengalihkan awan ni untuk mencipta lebih banyak payung untuk hari esok. So jadi kat situlah saya nak menekankan konsep bagaimana sumbangan anda dapat menjadikan masa depan kita bebas daripada ketakutan terhadap kanser. So akhir kata, bantu kami penyelidik Malaysia supaya kami dapat bantu anda rakyat Malaysia membentuk masa depan yang bebas dari kanser. Sekian, itu saja perkongsian saya. Sangat pendek tapi saya harap saya dapat berikan sedikit gambaran
Jika anda mahu tahu lebih lanjut, boleh kontak kita lah. Kat situ ada info@cancerresearch.my ataupun boleh kontak nombor telefon yang tertera dekat skrin. Ya. Okey. Okay, berikutan daripada mesej yang disampaikan oleh Puan Tiara dari video tadi, kami amat mengalu-alukan sokongan anda untuk menyumbangkan derma yang mana pihak Cancer Research Malaysia boleh meneruskan kajian dan penyelidikan mereka untuk menyelamatkan lebih ramai pesakit-pesakit kanser, khususnya di Malaysia dan seluruh Asia. Bagi anda yang berminat untuk menjayakan kempen ini, Bold and Beautiful, anda bolehlah menyertai kempen Bold and Beautiful 4.0 dan memberikan sumbangan melalui 3 kaedah yang berikut. Seperti yang anda boleh lihat melalui skrin. Okey, anda boleh memilih untuk menyertai sebagai individu yang mencukur rambut. Yang itu adalah kaedah pertama. Kaedah kedua adalah anda boleh menyumbangkan usaha anda sebagai pengutip derma, be a fundraiser. Dan ketiga, melalui kaedah sebagai individu yang menyumbang. Okey, daripada 3 kaedah ini, kita berharap akan lebih memberikan, menjayakan program ini dan tujuan untuk kita melalui ketiga-tiga kaedah ini, kita ada mystarfishfoundation.org.com. Alright, kita ada satu QR code, ini anda boleh scan menggunakan device masing-masing. Keperluan untuk mendapatkan sumbangan derma ini adalah bertujuan untuk menyokong penyelidikan dan kajian dalam usaha untuk mencegah dan juga rawatan kanser. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, perpaduan dan pemahaman lebih baik berkenaan dengan pesakit-pesakit kanser dengan mencukur kepala anda. Okay. Alright. Okay. Kita juga akan mengadakan sesi seperti ini yang mana ketahui program-program Bold and Beautiful yang selanjutnya dengan melayari laman FB My Starfish Foundation, di mana sesi-sesi seperti ini akan disiarkan secara langsung. Khususnya esok hari Jumaat akan berlangsungnya satu sesi perkongsian yang memberikan panduan tentang bagaimana kita memberi sokongan dan prihatin terhadap individu yang baru kehilangan orang yang tersayang atau kawan rapat sepanjang tempoh pandemik ini. Di samping itu, pihak penganjur My Starfish Foundation juga akan mengadakan FB Live minggu depan pada hari Khamis dan Jumaat. Baiklah, kita sudah berada di penghujung sesi dan anda digalakkan untuk berhubung terus dengan My Starfish Foundation jika anda mempunyai sebarang kemusykilan. Dengan itu, setakat ini sahaja sesi ini. Sekian, terima kasih, selamat malam dan jumpa lagi. You're here, you're loved, you are alive. Rewrite your future, you know that the phoenix will rise. I'm by your side. Everything's gonna be alright. It's just the darkest, just right before the dawn. Then it's a new day, your chance to take a breath. There's been pain, there's been tears when you said that you can't go on. But have faith and embrace, now the sun has come. Let it shine and show your path. You're here.
much stronger than that. But if you fall, you get up and fight with your mind. You hear you're loved, you are alive. Rewrite your future, you know that the phoenix will rise. I'm by your side. Everything's gonna be alright. A brand new spirit, the time has come to soar. That strength within you, no one can tear it apart. Wipe your tears, don't forget those scars prove you have been through all. So stand tall, spread your wings. You have braved through your pain. Now let your courage take flight. You're here, you're loved, you are alive. You're not your past, who you are is much stronger than that. But if you fall, you get up, fight with all your might. You're here, you're loved, you are alive. Rewrite your future, you know that the phoenix will rise. I'm by your side. Everything's gonna be alright. I'm here, I'm loved, I am light. I'm not my past, who I am is much stronger than that. But if I